Baik, Assalamualaikum. Berjumpa kita dalam program, saya percaya ini siri pertama program online show dalam siri kempen Yakini Rakyat. Baik, seperti mana yang terpapar di tajuk depan tu tadi, topik forum kita, taklah forum sangat, kita bersantai-santai je dalam program ni. Topiknya ialah kenapa Nik Nazmi. So topik tu dah clear cut, dia dah menjelaskan secara terus terang apa dia program kita pada malam ni, iaitu kita nak memperkenalkan atau lebih mengenali lah, kita sebagai anggota keadilan, of course kita nak lebih kenal siapa calon-calon yang bertanding, yang menawarkan khidmat dalam pemilihan kali ini. Baik, saudara lagi yang sedang menonton, terima kasih mengikuti live kita pada malam ni. Boleh sebar-sebarkan siapa-siapa lagi yang nak kenal Nik Nazmi ni siapa. Boleh sebar-sebarkan link ni supaya lebih ramai lagi. Matlamat kita senang saja, saudara lagi semua, ialah pemilihan ni kita pilih berdasarkan akal yang waras, jiwa yang matang dan demi kepentingan parti. Baik, program pada malam ni saya rasa bertuah sebab saya ditemani dengan dua tokoh senior saya dalam parti yang banyak saya belajar dengan mereka ni. Yang pertama, sudah pastilah kenapa Nik Nazmi, mestilah ada saudara Nik Nazmi dekat sebelah saya ni, di tengah-tengah ni. Apa khabar Nik? Sihat? Baik, alhamdulillah. Baik. Dah macam mana momentum sekarang? Dia punya mood? Okey, kita memang, saya ingat kalau hujung minggu dengan pasukan Rafizi, kalau hari biasa di kawasan, tanggungjawab tu tak boleh tinggal lah kan? Betul. Weekend ni beraya tadi kan. Baik, masa berapa minit hujung. Ni orang yang paling panas sekarang ni, hari-hari Satu Malaysia bincang pasal beliau. YB pula, saudara Rafizi Ramli, calon timbalan presiden pemilihan. Jangan lawan Nik lah, bahaya. So seperti mana kita sedia maklum, pemilihan kali ini ada dua tokoh sebelah saya ni, masing-masing menawarkan khidmat masing-masing. Saudara Rafizi Ramli menawarkan diri untuk posisi timbalan presiden, manakala saudara Nik Nazmi pula untuk naib presiden. Jadi insya-Allah malam ni kita akan lebih mengenali lah tokoh di sebelah kiri saya, saudara Nik Nazmi, tentang yang paling penting lah di penghujung ni, program ni, live ni, kita nak tahu kenapa kita kena pilih Nik Nazmi. Terus terang, kenapa kita kena undi Nik Nazmi. Baik, peringkat awal ni, saudara Raf, saya tanya YB Nik dulu. YB Nik kena terang sikit kot latar belakang sejarah ni, banyak orang tahu dah, adun muda, paling muda. Kena repeat balik lah sebab banyak anggota baru ni dalam anggota keadilan ni yang baru daftar ni. So mungkin YB Nik boleh cerita sikit. Okey, saya sebenarnya dalam pemilihan kali ini, saya antara calon naib presiden yang paling muda. 40 tahun. Jadi itu istimewa keadilan. Kalau dalam parti lain umur 40 ni masih berebut ketua pemuda cawangan. Tapi dalam keadilan, saya ingat kalau dulu kita tengok tokoh-tokoh macam YB Nurul Izzah, saudara Rafizi, mereka memegang jawatan naib ni pada usia yang muda. Dan saya selalu bila jelajah seluruh negara, yang saya selalu ulang ialah saya mula terlibat dengan parti ni pada umur saya 19. Jadi walaupun umur 40 ni taklah terlalu tua, muda sangat pun tidak, tua sangat pun tidak. Tapi lebih daripada separuh kehidupan saya ni dihabiskan dengan parti. Dan hanya satu parti, tidak ada parti yang lain, iaitu Parti Keadilan. Ketika 2001 bila saudara Rafizi bawa saya bantulah dengan Free Anwar Campaign dan pelbagai lagi inisiatif, saya kemudian bertemu dengan saudari Nurul Izzah ketika itu, termasuk Datuk Seri Saifuddin Nasution, Kak Wan, dan seterusnya lah. Saya waktu tu belum belajar lagi, ke universiti lagi. Selepas itu saya ke UK untuk buat ijazah undang-undang. Bila saya pulang, saya terus join cabang Kelana Jaya. Dan kita buat kerja di sana, dan waktu itu 2005 parti hanya ada satu kerusi. Jadi moral dia sekali imbas macam sekarang. Walaupun kalau nak kira sekarang, kita bayangkan ada sekitar 30 kerusi ni kita dah rasa mewah. Tapi waktu itu kita dalam keadaan daripada 5 tinggal 1. Dan ramai ingat kita akan bungkus dan sebagainya. Tetapi keyakinan saya ialah bahawa keadilan ini sebagai satu wadah yang bersifat progresif, bersifat multiracial, tetapi majoriti dia Melayu. Dan ini
pandangan saya ialah resepi bagi kejayaan sebuah parti pelbagai kaum. Jadi maknanya tak ada apa nak fikir ahli majlis pun tak ada, sebab kita tidak ada apa-apa. Mungkin hari ni motif dia sikit lain lah kan. Waktu itu kita memang tidak ditawarkan apa-apa. Dan 2008 saya kerja dengan Datuk Seri Anwar. 2006, 2008 bila saya masuk bertanding tu, itu pun sebab tak ada orang nak bertanding di Seri Setia. UMNO menang majoriti sebelum tu 13,000 kalahkan calon PAS. Dan itu pun saya duk fikir, okey, saya masuk bertanding, lepas ni saya nak cari kerja lain. Sebab ini okeylah, maknanya sekurang-kurangnya saya ada pengalaman bertanding. Tapi ditakdirkan waktu itu pembangkang daripada 2 kerusi kita dapat 36, kita menang di Selangor, negeri lain, dan itu semua kita tahu. Dan seterusnya parti bagi banyak peluang kepada saya. Saya menjadi setiausaha politik kepada Tan Sri Khalid. Waktu itu MB Selangor, pengarah komunikasi. Waktu itu saya ingat Saudara Rafizi menjadi pengarah strategi. Dan kemudian saya juga menjadi timbalan speaker selepas PRU 2013 dan juga ketua AMK. Sehingga pilihan raya 2018 bila saya pergi ke Setiawangsa, juga bukan satu pilihan yang orang kata obvious lah. Sebab Setiawangsa ni satu-satunya kerusi yang UMNO tak pernah kalah. Dan saya bertanding di sana, ada 20,000 undi tentera daripada 70,000 pengundi, dan Alhamdulillah menang dengan majoriti 14,000. Dan saya ingat yang kita kempen, Saudara Rafizi pun kempen waktu tu, kalau menang Setiawangsa ni kita menang Malaysia. Dan betul-betul terhasil. Dan selepas itu saya menjadi ahli MPP dan ketua setiausaha pengelola parti sehingga ke hari ini. Jadi itu sedikit sebanyaklah yang boleh saya ceritakan tentang pengalaman saya naik turun di dalam keadilan daripada tahun 2001 sehingga hari ini. Okey, terima kasih Wabi Nik atas jawapan awal tadi tu. Sedikit sebanyak tentang latar belakang beliau. Yang unik ya, Saudara Rafizi, Wabi Nik, tentang Wabi Nik Nazmi ni ialah sejarah dia bila saya tengok, dia Alhamdulillah Allah memudahkan urusan politiknya. Sentiasa mencapai kemenangan, sama ada pemilihan dalam parti, menang ketua MK, menang MPP dalam tahun 2018, dan pilihan raya kat luar pun, pilihan raya umum pun menang. So saya percaya Wabi Nik adalah orang kata bintang yang tak salah untuk dicungkil lah dalam keadilan, dan insyaAllah akan terus berkembang. Soalan kepada Saudara Rafizi lah tentang Nik Nazmi. Kenapa Nik Nazmi, dan mana-mana tokoh muda dalam keadilan ni, lagi yang saya jumpa lah, sahabat saya Wabi Akmal Nasir pun tak terlepas lah daripada nama Saudara Rafizi ni sebagai individu yang bertanggungjawab mencungkil bakat mereka, menaikkan, memberi peluang dan sebagainya. Saudara Rafizi, Wabi Nik Nazmi, sejauh mana kenal beliau dan bagaimana boleh bermulanya? Silakan. Actually saya tak kenal Nik pada awal tu, sebab dia masih di sekolah masa reformasi kan. Cuma zaman reformasi, awal-awal reformasi tu, satu-satunya kaedah untuk kita sampaikan maklumat ialah melalui laman reformasi. Laman reformasi ni laman web lah kan. Sekarang orang tak faham tau bahawa laman web ni dulu kena kod. Daripada notepad tu you kena kod HTML semua. Jadi bukan macam sekarang. Sekarang ada Facebook. Kalau you nak buat blog pun you pakai WordPress, semua dah ada semua kan. Dulu jadi kemahiran untuk menulis dan kemahiran menghasilkan dan menyenggara website itu satu kemahiran yang cukup penting, cukup strategik kan. Jadi kita adalah berapa ramai kan, dan saya salah seorang daripadanya yang buat daripada London. Jadi biasalah pandangan saya pada ketika itu, kita kena sediakan buffer dan tim yang muda pelapis dari kalangan mereka yang ada kemahiran menulis dan membuat website kan. Jadi Nik ada website, personal website dia yang pertama saya ingat Form 2 kot, Form 2 ke Form 3 kan. Jadi tak mudah untuk seorang umur 14-15 boleh kod dan boleh menulis. Tahun itu pula tahun berapa agaknya? Masa tu tahun 97-98 kan. Jadi dia menarik minat saya kerana saya juga selalu ikuti junior yang pembahas, sebab saya pembahas dekat MCKK. Nik masuk lepas saya keluar, dia pun debater. So kita tengok kemahiran masing-masing supaya kita boleh tahu dekat mana kita nak dorong dia pergi kan. Jadi Nik saya tengok masa tu ini ada strategic fit untuk reformasi lah, sebab dia boleh menulis dan dia juga boleh buat website. So itu yang saya menulis email kepada dia. Dan dia lah masa tu tak,
selalunya orang kenal lah saya kalau dekat sekolah lah kan, sebab yalah saya memang ada banyak masuk pertandingan dan macam-macam kan. Jadi daripada situ kita kenal, dan lepas Nick keluar sekolah pun mana yang saya boleh bantu dari segi penulisan, pengendalian website. Dan kali pertama saya jumpa Nick sebenarnya di London 2002. Masa tu saya dah nak balik dah, tinggal 3 bulan sebelum saya balik. Sebab Nick sampai di airport tu, di Heathrow. Saya kena ambil dia dekat Heathrow pada hari jadi aku, hari lahir aku. Memang takkan lupa sebelum tu. 14 September. Banyak flight kena ambil, flight hari tu juga kan. Dan nak dijadikan cerita, flight dia lambat, delay berjam-jam kan. Aku rasa masa tu bulan puasa kan. Oh, menarik ni. Tak ingat. I think so bulan puasa, sebab kita orang tak buka-buka puasa ke apa masa tu kan. Jadi tu kawan aku cakap, ni mesti biar baloi ni kan, tunggu lama ni kan. So that's how we get to know. And then Nick carry on dengan aktivism dia dengan di UK. Saya balik dan kami terus berhubung. Dan masa dia menang 2008, saya masih lagi di corporate. So kita terus berhubung, dan sebab itu bila kami dalam satu pasukan kan, bermula Nick pengarah komunikasi, saya pengarah strategi, dia mudah untuk kita buat kerja sebab masing-masing dah kenal perangai dan gaya kerja masing-masing. Baik, terima kasih Saudara Rafizi. Peringkat awal ni, kenapa Nick Nazmi dari kacamata mentor dari kacamata Saudara Rafizi. Baik, bukan soalan lah ya, pertanyaan kedua kepada YB Nick tentang pasca 2018 kita menang kerajaan, YB Nick selain daripada dapat setiawangsa, YB Nick juga dilantik sebagai setiausaha pengelola dalam parti. Dan saya percaya waktu YB Nick pegang setiausaha pengelola, saya dapat merasakan ada beberapa perkara inisiatif yang YB Nick buat. Saya sendirilah bukan nak angkat apa, tapi memang saya dapat rasakan dari segi rantingnya, daripada arus sebelum tu lah ada sedikit lonjakan lah dari segi ranting, program-program dan sebagainya. Dan ini diperakui juga, saya taklah pakai terima je, tapi bila saya sembang dengan anggota ibu pejabat pun, mereka kata ya YB Nick do something dalam pejabat tu. YB Nick kena cerita sikit kot, sebab anggota ni mungkin mereka tahu program ni, YB Nick rupanya yang buat. So mungkin YB Nick boleh cerita sikit apa yang YB Nick dah buat sepanjang jadi setiausaha pengelola tu. Okey, terima kasih Syuk. Jawatan ketua setiausaha pengelola ni jawatan baru sebenarnya. Saya ingat 2014 kot kita buat menerusi pindaan perlembagaan. Jawatan itu diwujudkan. Penyandang pertama dia Allahyarham Cikgu Faris. Dan dia sangat spesifik, yang mana pertama, orang yang dilantik sebagai KSUP mestilah di kalangan MPP yang menang. Dia tidak boleh dilantik daripada luar MPP yang menang. Jadi dan tugasan hakiki dia ialah tentang pengendalian ranting. Maknanya kalau dalam parti lain nama dia cawangan lah. Dalam keadilan ni ranting ni sedikit dia curious sedikit, sebab sebenarnya jawatan asas kita ikut ROS ialah cabang. Ranting ni adalah lebih pada unit pentadbiran pilihan raya yang bersifat optional lah. Jadi macam saya pun, saya cabang setiawangsa, saya tak ada mana-mana ranting. Dan saya yakin banyak pun begitu. Waktu saya take over, bilangan ranting yang ada sekitar 400. Dan hari ini ialah 2,400. Okey, tapi jangan terus puji, sebab antara yang kita juga kena fikir, mudah nak buat ranting ni. Kita memang kita cenderung untuk galakkan orang buat ranting, tetapi pada masa yang sama kadang-kadang bila dia terlalu mudah, dia hanya nanti wujud atas kertas. Hatta cabang yang kita kena go through ROS pun, itu pun ada cabang yang orang kata hanya wujud atas kertas, apatah lagi ranting. Dan sebab itu kita pun tak nak nanti suatu hari nanti contohnya kita ada 10,000 ranting, tetapi sampai pilihan raya kita ada satu kerusi parlimen. Kan, itu bukan tujuannya lah. Tujuannya kita ada lebih banyak ni dengan hasrat untuk kita banyakkan lagi kerusi-kerusi parlimen. Kalau sebelum ini kita pergi ke pilihan raya, kita banyak rely on JDM, Jawatan Kuasa Daerah Mengundi. Jadi hasratnya kita target satu JDM, satu ranting minimum. Kalau ada lebih tidak ada masalah. Cabang saya pun begitu. Ada kawasan PPR ni ada kepala, ada 2 orang nak buat ranting. Okey, saya kata go ahead. Tapi minimum ada satu ranting. Cuma Mindef dengan Pulapol saya tak boleh masuk lah. Tak ada ranting. Buat ranting. Ahli ada tapi ranting tak ada. Tak berani. Tak buat. Jadi
itu pertamalah. Jadi bagi saya, kita kena betul-betul tengok macam mana kita nak jadikan dia efektif. Kena monitor selalu dan sebagainya. Kadang-kadang cabang pun, sebab dia tak ada kewajipan nak panggil ketua-ketua ranting. Jadi dia tertinggal macam tu. Lagi-lagi kalau tu bukan geng dia dan sebagainya. Kedua, apa yang kita buat ialah kita buat juga program jelajah ranting. Kita sempat buat secara fizikal sampai COVID, dan kita buat secara online dan juga hybrid. Kita juga buat induction dengan anggota-anggota baru. Kita cari dan daftar melalui ranting anggota baru. Kita panggil tokoh-tokoh lama termasuk Dr. Syed Hussein, YB Fuziah dan sebagainya. Kita bagi mereka, saya ingat YB Chencung, untuk bagi mereka peluang berinteraksi dengan anggota baru. Sebab kita tak mahu mereka masuk parti ni tanpa faham apa motif parti. Macam saya katalah, kalau di negeri-negeri kita berkuasa sekarang, ada banyak dia punya habuan untuk jadi anggota parti. Jadi kita nak bagi pengisian tersebut. Jadi itu sedikit sebanyak. Tapi bagi saya yang penting dia fungsi susah pengelola ni dalam tafsiran saya, dia supaya kita ada kualiti. Kita sekarang memang 222 anggota, 222 cabang. Di setiap kawasan parlimen, 1 juta anggota, itu semua kita dah fulfill. Tapi macam kalau kita dapat adakan ranting dan sebagainya, dia ada elemen quality, bukan hanya quantity kepada kita punya composition keadilan. Baik. Saudara Fizi, saya tak ada kaitan dengan soalan pasal sistem pengelola ni. Kalau kat luar, kalau kita sembang dengan orang luar kan, orang tanya siapa tokoh-tokoh muda dalam keadilan ni, orang bandingkan dengan parti-parti lain, nama yang akan disebut, nama Nick, YB Nick antara yang selalu disebut. Cumanya ni retrospektif sikit lah tentang waktu PRU yang lepas. Kita faham, orang kata YB Nick antara calon tokoh ke depan, tapi ditempatkan di Setiawangsa, tempat yang kita kata susah. Mungkin kalah ada MINDEF, sebab tadi YB Nick sebut pasal MINDEF. Dan kita tahu saudara Fizi juga antara orang yang struggle dalam menempatkan calon-calon ini, terutamanya daripada Invoke. Kenapa tempatkan di situ? Tempat yang kita kata mungkin kalah ni. Kenapa? Orang luar kata kenapa yang bagus macam ni ditempatkan tempat susah, tak letakkan tempat yang kita lebih selesa dan sebagainya. Mungkin saudara Rafi lagi berhak jawablah soalan ni. Ya, tu sebab orang tak suka kat aku. Kan? Jadi dalam pandangan dan amalan saya sebagai pemimpin dalam parti sangat berbeza dengan pandangan orang lain lah, kan. Amalan dalam parti politik ni ialah dia akan berebut untuk dapat jawatan parti lagi tinggi, lagi bagus supaya dia dapat kursi selamat. Saya sebenarnya kurang bersetuju, sebab itu akan melahirkan pembodek. Jadi dia sibuk kat dalam ni, dan dalam ni sebenarnya dia tak perlu buktikan kepada rakyat. Macam-macam benda boleh dibuat dekat bawah dalam ni, kan. Kalau pemilihan parti-parti lain yang menggunakan perwakilan untuk dapat kursi yang cantik ataupun dapat jawatan menteri, hanya boleh jaga lebih kurang 100 orang, 1000 orang, kan. Jadi itu yang amalan rasuah dan sebagainya lah, kan. Sedangkan kalau kita ada tanggungjawab untuk meletakkan atau menaikkan pimpinan lapisan untuk parti, kita bukan saja perlukan orang parti menerima dia, kita perlu yakinkan diri saya sendiri. Contohnya 2-3 benda. Satu, sebenarnya dia berani berkorban. Maksudnya dia team player dan dia tahu matlamat besar yang mengatasi kepentingan dan cita-cita dia. Pertama. Yang kedua, dia ada otak. yang sebab kalau kita letakkan seseorang kemudian dia dalam jawatan atau amanah itu, dia tak boleh buat kerja, kita tak boleh bantu dia. Memang satu dunia nampak dia ni sebenarnya tak boleh. Dan itu ada yang berlaku juga masa zaman kerajaan Pakatan menang 22 bulan, kan. Kita letak sesetengah orang, tapi memang kita tak boleh nak pertahankan dia, kerana memang dia ni nampak nak kendalikan mesyuarat pun tak boleh, kan. Jadi sebab itu kriteria kedua yang saya tengok ialah dia mesti ada otak. Ketiga ialah dia rajin dan dia pandai mengurus. Dia ada inisiatif sendiri. Jadi maksudnya dia ada usaha dia sendiri, dia ada pasukan dia sendiri. Kalau ada tiga-tiga ni, nak uji dia, hantar dia ke medan perang. Jangan hantar dia ke istana. Kan. Jadi
Bab itu memang sebab itu kalau orang yang di luar keadilan mungkin dia tak faham kenapa ada orang dalam keadilan yang cukup benci dekat saya. Sebab dia merasakan bahawa saya tidak memberi peluang yang sama rata kepada semua orang. Sebenarnya tak. Dia ada kriteria-kriteria tertentu yang kalau kamu telah menepati, baru kamu sepatutnya diberi peluang. Sebab bila dapat peluang itu, kalau kamu tak bersedia, kerjaya politik kamu hancur. Dan kalau kamu dah dapat peluang sebelum itu, contoh macam YB ni, contoh macam Saudara Akmal, ada kebolehan, ada peluang, maka setiap pemilihan dan setiap pilihan raya parti itu jangan duduk tempat selesa. Kamu kena ke depan dan ke depan. Ke depan itu maknanya mengambil tugas yang bunuh diri lah. Sebab kalau tak berjaya, paling kurang dia belajar. Paling kurang ada perkara yang dia belajar, yang dia tahu. Kalau berjaya, maksudnya orang tahu yang untuk berjaya itu banyak benda yang dia kena usahakan. Jadi either way dia akan menjadi lebih baik dan lebih bagus dan lebih bagus. Macam itu sepatutnya kita melatih pemimpin. Jadi itu sebab Nick ke Setiawangsa lah. Walaupun memang bunuh diri lah kan. Tapi selalunya kami memang masuk kamikaze. Cuma Nick masa tu dia tak boleh nak mengungkit dengan aku lah. Kalau dia kata pergi Setiawangsa bunuh diri, aku nak masuk penjara lagi tengok. Kan? So fair and square lah kan. Baik. Itu ceritanya, dan sejarahnya begitu. Sri Setia pun tak mudah, dia mencabar, dan Setiawangsa pun begitu, dan 2 kali berjaya, alhamdulillah. Soalan kepada saudara YB ni, tentang pemilihan lah, kita patah balik ke pemilihan sekarang ni. Ni soalan lebih direct sikit lah tentang pemilihan. 2 mazhab, saudara YB, 2 mazhab dalam pemilihan ni. Bahaya mazhab itu mazhab. Mazhab berunding dengan mazhab berperang. So saudara ni pilih bersama mazhab perang. Mazhab perang. So kenapa ini melihat ialah mazhab berunding ni antara dia punya dalam kurungan kemah besar dan sebagainya, mazhab perang ni memperkukuhkan parti, fokus kepada isu yang sebenar. YB ni pilih bersama dengan satu jalur yang istilahnya garang dan perang. Kenapa pilih ini sebagai medan untuk masuk pemilihan kali ini? Pertama ialah nak kata saya terus ke mazhab perang pun tak betul. Sebab kalau kita tengok masa telah pun diberikan. Dan saya waktu tu pun saya rasa saya dalam beberapa ketika saya juga agak terbuka dengan soal nak berunding, berbincang daripada 2020 sampai ke tahun ini. Jadi bila kita tengok keputusan PRN tu satu, kedua ialah PRU semakin dekat. Kalau kita paling lumayan pun tahun depan lah PRU. Kalau nasib tak baik tahun ni. Jadi dalam keadaan itu, bagi saya maka masa sudah sampai untuk kita nyatakan pendirian. Dan sebarang kerjasama sebelum pilihan raya dengan parti-parti yang di luar kerangka Pakatan Harapan, susah kita nak jawab dengan rakyat. Jadi saya dapat WhatsApp. Saya ni jenis yang suka kongsi. Saya berkempen ke, ni ada 5,000 ahli. Saya message personally 5,000. Memang pening sikit lah kalau saya terlepas pandang. Tapi bila mereka akan message, dia kata yelah nak minta undi, saya message mereka. Jadi bila mereka ada tak puas hati dan sebagainya, jadi kata kenapa kamu ni nak baik dengan camp sana dan sebagainya. Kita dapat feedback tersebut. Mungkin bukan saintifik tetapi secara pukul rata. Dan kita sebagai orang politik, kita juga dapat rasa denyut nadi pengundi ni. Jadi bagi saya mereka nak kita ambil pendirian yang jelas. Dan sebab itu lebih mudah kalau kita balik ke PH. PH ada 3 parti. Kita boleh katakan kerangka PH ni dah dibentuk sejak reformasi. Makna amanah tu golongan progresif dalam PAS, kita ada DAP, kita ada keadilan. Dia dah 24 tahun. 23 tahun, 24 tahun dah bersama. Jadi kita lebih selesa. Memang ada kita kadang-kadang tercalar, berbeza pandangan. Dalam PH pun ada yang mungkin lebih pro kemah besar, tetapi secaranya kita dah tahu di mana idealism kita, atau lebih tepat ideologi kita. Tetapi kalau kita nak bincang macam dulu, kita dah bagi peluang kepada parti bersatu. Kita menang pilihan raya, betul, tetapi kita tahu bila kita memerintah,
kerajaan itu tidak compatible. Kita tiba-tiba ada Kongres Maruah Melayu. Lepas tu ada alasan sebab Parti Bersatu dapat 13 kerusi, dia pun ajak orang lompat. Kita kena ingat sejarah ni. Ajak orang UMNO lompat, dan saya berbincang dengan mereka. Ada sebahagian okey, tapi banyak di antara mereka yang lompat ini jiwa dia tak ada apa. Mereka pun tak menang atas tiket PH pun. Sekurang-kurangnya Bersatu tu menanglah juga atas tiket PH. Tapi yang baru ni mereka tidak ada, jiwa tu tidak ada. Jadi sebab itu benda ni akhirnya jatuh terburai. Jadi sebab itu sama ada kita, tentu saya sudah tentu nak kita menang PRU. Setiawangsa ini antara macam tadi kerusi yang orang kata bellwether. Maknanya kalau kita menang PRU, chance kita menang Setiawangsa tu lebih tinggi. Jadi itu tentu ada dalam interest saya. Tetapi apa-apa pun kita nak menang dan kita nak pastikan parti ini berkekalan pada masa akan datang. Kalau kita berunding, itu saya jumpa dengan kawan-kawan di Kelantan, kita berunding dengan Bersatu, mereka pun tak bodoh. Mereka mungkin bagi kita 1 kerusi, 2 kerusi di Kelantan. Katakanlah kita dapatlah 1-2 kerusi tu, kan, kita seronok. Tengok-tengok kita akan hilang lagi banyak kerusi di seluruh negara, atau lebih teruk lagi 5 tahun nanti kita akan dihukum oleh pengundi. Dia kata kamu ni dah jadi parti apa. Jadi sebab itu kita nak kelangsungan parti kita yang betul majoriti Melayu, tetapi dia bersifat pelbagai kaum. Itu membezakan kita dengan parti-parti sama ada UMNO maupun Bersatu. Jadi rundingan sebelum pilihan raya bagi saya sangat sukar untuk dipertahankan atas alasan tersebut. Sebelum saya nak tanya Saudara Fizi, saya nak petik sikit lagi, nak minta Abang Bini respon. Tapi inilah, saya bukan nak pergi personal sangat, tapi benda ni penting. Orang ada satu serangan pada Saudara Fizi baru-baru berlaku. Saudara Fizi selalu memandang tinggi diri dia, pandangan rasa diri dia saja betul. Abang Bini lihat macam mana tentang perkara ini? Itu bagi saya dalam politik ni, semua orang kena ada confidence dia, kan. Saya ingat kau tak masuk politik lah. Kalau mungkin nak jadi ahli untuk ahli ibadah dan sebagainya, itu cerita lain, kan. Tapi dalam politik itu ada wahyu. So dia kena ada confidence, kan. Tapi saya tak atas track record yang mudah. Saya ingat kempen kita 2013. Yang mana kita tak ada main soal bekerjasama dengan mana-mana parti. Kita tak main dan kita ada masalah dengan PAS ketika itu, tapi kita fokus pasal soal periuk nasi rakyat. Soal waktu tu isu mansuhkan PTPTN, nak bagi pendidikan percuma, nak turunkan harga kereta. Kita tengok impak dia begitu besar pada pengundi, dan arkitek dia saya boleh katakan, sebab saya pengarah komunikasi, ialah saudara Rafizi sebagai pengarah strategi. PRU 2018 saudara Rafizi ambil pendekatan yang lebih targeted, iaitu pada kerusi-kerusi yang bersifat marginal. Dia banyak bagi sokongan kepada kerusi-kerusi keadilan yang marginal, tetapi juga kepada kerusi-kerusi amanah pada ketika itu. Dan sekali lagi, saya ingat daripada 44 kerusi yang dibantu oleh Invoke, 42 menang. Jadi rekod itu bagi saya satu rekod yang jelas. Adakah saya pun ada berbeza pandangan dengan saudara Rafizi dan sebagainya, tetapi tidak boleh, saya kata kita tak boleh perkecilkan sumbangan beliau. Dan saya selalu guna contoh ini. Saya pergilah mana-mana, bila orang cam saya ke, ataupun saya cerita saya ni ahli parlimen keadilan, mereka akan kata bila Rafizi nak aktif semula ataupun bila Nurul Izzah nak aktif semula. Itu je yang di bibir mereka. Dan mereka harap sangat kita menang, kan. Jadi itu ialah pandangan rakyat dari bawah. Baik. Terima kasih Saudara Nick. Wira, nak respon ke pasal tu? Tak adalah nak respon. Cuma dia sebenarnya soal disiplin kerja. Dia berkait dengan yang saya sebut tadi pasal ni, pasal semualah. Ialah orang yang kenal saya ni, ialah dia tahu saya tak suka sembang sebenarnya, kan. Jadi selalunya kalau nak buat keputusan, sama juga kalau kita nak buat keputusan pimpinan mana dan sebagainya, dia tak boleh ikut sentimen saya suka, saya tak suka. Dia mesti berasaskan fakta. Dan ini yang kadang-kadang letih dalam politik ni. Kalau dalam organisasi profesional, dia mudah. Orang yang ada fakta dan bukti, maka keputusan itu akan, dia tak ada argument lah, tak ada nak bergaduh lah, kan. Dalam politik ni tidak, kerana dia selalunya berpuak. Jadi orang yang akan menerima hujah dan fakta yang saya bentangkan,
selalunya dia akan setuju dengan saya lah. Tapi akan ada 2-3 kumpulan tu sebab dia ada kepentingan tertentu. Contohnya macam dengan saudara Azmin dulu dekat Selangor kan. Bila kita bentangkan fakta demi fakta, dapatan demi dapatan bahawa pertandingan 3 penjuru itu menguntungkan kita dan kita tak perlukan PAS. Kalau kita terus bersama dengan PAS, penyokong tegar Pakatan Harapan yang selama ini memberi kemenangan kepada kita akan lari kan. Bagilah fakta macam mana pun dia tak terima. Sebab kepentingan dia ialah dia takut. Sebenarnya dia takut kalau tak ada PAS maka dia tak boleh menang Selangor kan. Jadi bila dia dah tak boleh berhujah dengan fakta-fakta, dia segang peribadi lah. Dia mula, kemudian timbullah soal dia ni ego, dia ni tak boleh dengar cakap orang, dia ni sebagainya kan. Jadi aku dah masak lah. Memang selalunya di mana-mana kita pergi, dalam mana-mana organisasi, kalau kita ada pandangan yang kuat mengenai sesuatu perkara dan kita ada fakta yang meyakinkan kita, memang selalunya kita akan tegas dengan pandangan itu. Dan bila kita tegas dengan pandangan itu, orang tak suka lah, orang akan kata ego lah macam ni semua kan. Tapi keberkesanan seseorang itu sebenarnya kalau kita ada seorang atau sekumpulan pemimpin politik yang dia tak ada mana-mana pegangan, dia lalang tahu asalkan dia hidup. Sebab dia pun tak berminat dengan soal hujah dan fakta, dia pun tak buat kajian. Jadi dia pergi ni, dia tengok kok mana angin bertiup. Jadi orang macam ini yang selalunya kurang selesa dengan macam saya. Sebab saya ni selalunya kalau hitam, sebab nak kata putih macam mana, semua hujah dah kata hitam kan. Sedangkan dia datang, ada pula sekumpulan politik, ahli politik, dia datang, dia tak kira hitam putih, dia kira kok mana aku boleh pergi kan. Jadi budaya itu saya tak suka, dan oleh sebab budaya itu saya tak suka, macam-macam lah orang panggil kan, ikut suka dia lah. Aku tak ambil pot sangat lah. Baik, kita dah nak habis sejam ni. So Nick, yalah, mesti pemilihan kan, mestilah ada soalan-soalan yang kita bagi peluang kepada saudara Nick untuk ceritakan sikit. Kalaulah ada 17 calon ni, ada 17 calon, ada yang senior, ada yang paling muda, Nick di tengah-tengah lah kiranya. Apa kiranya offer ataupun tawaran Nick, kenapa orang kena beri kepercayaan kepada Nick sebagai naib presiden dalam era kita nak menuju pilihan raya ni? Kenapa perlu pilih Nick? Lepas ni soalan yang sama juga kan kepada tapi ini kenapa Nick bukan kenapa aku. Tapi aku tolong kenapa Nick kena pilih Okey, terima kasih Syuk. Yalah, ada 2 menteri besar, ada 2 mantan timbalan menteri kan. Jadi memang meriah. Nama pun Parti Keadilan. Cuma bagi saya yang paling penting yang saya nampaklah pengalaman saya sebagai orang yang beza macam saudara Rafizi. Saudara Rafizi dia sempat ada professional career. Macam saya memang boleh dikatakan lepas belajar kecuali masa yang sekejap, saya dah bergelumang lah dengan full time kerja politik. Apa yang saya lihat ialah hari ini parti kita ada 1 juta anggota. Dan dalam 1 juta tu ada macam-macam. Ada aktivis buruh, ada NGO orang asli, ada engineer, ada artis ramai. Artis ramai. Jadi dalam keadaan macam tu, okey, mungkin artis tu dia lain sikit. Tapi kalau dalam setengah orang, dia tak tahu macam mana dia nak ke depan. Dia mungkin minat nak jadi, mungkin dia minat nak tahu boleh ke tak dia nak jadi calon contohnya, ataupun nak bertanding ketua cabang. Tapi kalau dia masuk seorang-seorang, dia tak ada confidence itu, maka dia tak tahu ke mana dia nak pergi, dan kadang-kadang dia pun hilang macam tu. Lepas tu ada parti lain datang, dia pun ikut parti tu. Parti tu kecil, tengah happening kan, jadi masuk parti tu naiklah nama dia. Jadi sebab itu bagi saya antara perkara yang mungkin kita kena buat, dan pengalaman saya dengan saudara Rafizi dulu ialah soal internship. Internship tu mungkin untuk student, tapi juga bagi golongan profesional. Macam ada parti di Afrika Selatan, apa yang mereka buat ialah dia buat mungkin saya tak tahulah benda tu praktikal ke tak, tapi mereka buat program setahun. Mana every weekend, sebab ni antara profesional bukanlah every weekend, mungkin 4-5 weekend, lepas tu ada kelas online dan sebagainya. Mereka panggil, mereka dedahkan kepada ideologi parti, bawa jumpa pimpinan, suruh buat ceramah di bawah. Ada macam internship, tetapi level dia tinggi sikit lah. Jadi tujuan dia apa? Sebab parti ni Democratic Alliance, dia tidak ada kepimpinan kulit hitam.
Dan Afrika Selatan majoriti ialah kulit hitam. Jadi dalam soal tu dia nak cari, nak develop tokoh dia. Jadi hari ni misalnya 17 calon naib presiden, kita hanya ada satu calon wanita. Itu satu gap lah yang kita ada. Sabah Sarawak, mungkin masyarakat orang asal, apa tu kadang-kadang mungkin kita ada kekurangan Tionghoa, sebab keadilan kena balance semua benda, kan. Jadi itu antara cara kita nak address ialah dengan ada satu program kepimpinan yang structured, yang saya rasa kita kena betul-betul invest. Itu saya rasa saya boleh bantu. Sebab sayang, saya tengok banyak sangat tokoh-tokoh kita di bawah yang kita tak nak hilang mereka. Saya tak kata mereka dia akan dibagi laluan mudah dan sebagainya, tetapi sekurang-kurangnya ruang untuk mereka belajar tentang parti, pendedahan dan sebagainya. Dan jika mereka layak, mereka proof yang mereka layak, maka kita bagi tempat. Itu sajalah. Tapi makna inisiatif ni perlu ada. Sebab kalau kita duk cakap, contohnya kita nak buat kota masa depan untuk wanita, tapi kalau kita tak sediakan kapasiti tu, maka benda tu akan tidak akan mendatangkan hasil yang positif. Itu antara perkara yang saya nak tonjolkan. Yang lain bagi saya ialah kita kena sentiasa satu lagi kena cari jalan juga. Saya tak tahulah apa ni, tetapi nak bagi benar-benar rakyat faham tentang politik yang keadilan bawa. Macam saya kata, mudah di negeri-negeri yang kita menang, orang hanya lihat keadilan ini sebagai wadah. Sebab nak dapat ahli majlis, nak jadi adun, nak jadi YB. Tetapi kita nak, kalau anda percaya kepada politik progresif, baru anda pilih keadilan. Saya tahu itu idealistik dan mungkin lagi kita berjaya, lagi susah untuk kita implementasikan sebab orang suka parti yang berjaya. Tapi nak tak nak kita kena ada trust tu. Sebab dulu mudah. Dulu bila tak menang apa-apa, memang orang yang betul-betul percaya je lah terlibat dalam parti ni. Tapi bila kita dah menang, then we have to ada that cara untuk kita kekal jati diri keadilan. Baik, pada saudara Fizi mungkin kena di antara 17 calon tu kan, kalau saya jadi pengundi lah, ada MB kat situ kan, ada 2 MB kan, ada banyak lagi lah calon-calon lain. Kenapa kena cungkil? Kenapa saya kena, di mana sisi terasingnya saya perlu mengundi saudara Nik Nazmi? Masa kita bincangkanlah barisan naib presiden yang 4 yang kita kena tampilkan kan. Jadi kita melihat dengan dekat keperluan bukan saja untuk memenangi undi dalam parti, tapi keperluan dengan rakyat dan lebih penting keperluan negara. Jadi sebab itu contohnya gandingan Menteri Besar YB Amin dengan Nik kan, dan Likang dan juga Mani kan, masing-masing itu ada peranan dia. Tapi kalau Nik kan, kita perlukan seorang pimpinan pelapis, dan dalam keadilan ni naib presiden tu masih lagi 3 pelapis kan. Pimpinan pelapis yang ada sophistication untuk memahami betapa rumitnya masalah struktur di negara ini. Dia tidak cukup dengan seorang pemimpin yang boleh berucap. Dia tidak cukup dengan seorang yang nak jadi hero. Dia lebih-lebih lagi, kita tak nak orang yang hanya nak jawatan untuk jadi menteri. Sebab masalah yang dihadapi oleh negara adalah sangat rumit di luar batasan kecerdikan sesetengah orang. Kita ni dah sampai, kalau saya ingat dulu masa saya ceramah 5-6 tahun dulu, kita cerita kita ni dah nak sampai nak jatuh gaung. Sekarang saya ingat kita sedang berpaut di pokok dalam gaung kan. Jadi dia sangat lain tau keadaan dia kan. Jadi kita nak ambil orang yang terlalu tua, yang terlalu sudah pun ada pandangan sendiri, dia pun terikut-ikut dengan penyelesaian lama pun tak boleh. Kita nak ambil yang muda sangat pun tak boleh. Jadi ni berada di tahap yang saya ingat sesuai, kerana kita tak boleh persoalkan kebolehan intelek beliau. Kan dalam banyak-banyak pimpinan muda keadilan, sebab tu kadang-kadang ada orang sakit hati dengan saya, sebab kadang-kadang saya suka sakat, sebab kita pun ada juga pimpinan muda keadilan ni yang dia sudo intelek tau. Dia baca 2 muka surat, dia akan tweet macam dia tahu satu-satu semua benda tau. Masalah tau. Sebab tu dia orang kadang-kadang tak suka kat saya, sebab kalau nak betul-betul nak jadi cerdik, baca semua paper PhD tu baru faham kan.
Ni jadi dari segi kemahiran dan kebolehan intelek Nick ada. Dari segi kesabaran dia untuk memahami sesuatu masalah yang rumit dia ada. Dari segi pengalaman mentadbir sebenarnya dia ada, daripada adun, pernah jadi exco, kemudian pernah jadi timbalan yang dipertua, pernah juga jadi setiausaha politik menteri besar. Jadi Nick pernah berada dalam eksekutif, pernah ada dalam melihat sendiri menteri besar, pernah ada dalam legislatif pun ada, dan sekarang di parlimen bukan saja sebagai ahli parlimen tapi juga di jawatan kuasa terpilih pertahanan. Jadi dari segi rangkuman pengalaman yang dia ada tu dan umur dia dan juga kebolehan intelek dia, saya rasa ini yang negara perlukan buat masa depan. Nick mungkin perlukan 5-10 tahun lagi untuk betul-betul faham keseluruhan masalah, supaya bila sampai masanya dia ada tanggungjawab. Dia bukan saja memanaskan kerusi tu, dia betul-betul boleh buat kerja kan. Jadi kalau tak diberi sekarang, sedangkan kita tahu dia akan masa 5, 6, 7 tahun untuk betul-betul memahami, negara akan berada dalam kerugian. Kalau tanya saya, itu sebab utama saya rasa Nick perlu ke depan sekarang. Kerana di kalangan barisan pimpinan yang kita ada dalam keadilan, apatah lagi dalam parti-parti lain lah, tidak ramai yang ada kebolehan intelek yang Nick ada, yang digabungkan dengan kesabaran yang dia ada. Contohnya, saya ada kebolehan intelek sama macam ni, tapi aku tak penyabar macam ni. Aku tak ada penyabar. Aku punya fuse tu very short fuse. Sedangkan ni ada kesabaran yang panjang, dia boleh duduk, dia boleh dengar, dia boleh go through kan. Saya pernah dengan begini dalam MK. Jadi dia ada kesabaran yang besar tau, yang aku tak ada lah. Dan sebab itu kau nak cari orang yang cerdik dan kebolehan intelek semata-mata mungkin ramai, tapi nak cari gabungan orang yang ada kebolehan intelek, yang ada kesabaran dan yang memilih untuk berada di dalam politik, sedangkan politik tak menjanjikan apa-apa kan. Jadi yang itu tu hanya ada pada beberapa kerat saja dalam barisan keseluruhan anggota politik muda seluruh negara, bukan saja dalam keadilan. Dalam muda pun payah nak cari macam tu, dalam UMNO pun payah, dalam PAN pun payah. Jadi kalau kita ada aset yang begitu, yang rakyat pun boleh tengok, adalah satu kerugian jika keadilan tidak melabur daripada sekarang untuk buka ruang kepada Nick, supaya kalau satu masa dia ada jawatan yang penting, dia bukan saja boleh memenangkan parti, tetapi dia juga boleh membantu menyelesaikan masalah struktur yang ada di negara ini. Baik, saya rasa kenapa Nick Nazmi tu saya rasa dah banyak terjawab lah. Saudara Rafizi dan saudara Nick Nazmi dah banyak memperjelaskan kepada kita. Saya mohon penilaian yang saksama dan bijaksana daripada penonton yang melihat ataupun yang mengikuti live kita pada malam ini, ataupun program kita pada malam ini. Saudara Rafizi dah bagi satu, dia bukan doktrin kan, bukan doktrin, itu bukan paksaan kan, itu adalah seruan untuk berfikir. Seruan untuk kita berfikir dan kita menilai berdasarkan kriteria yang dah digariskan di situ. Aset apa yang parti perlukan ni nombor 2, negara perlukan. Saya ingat yang ini juga yang kadang-kadang orang parti kurang selesa dengan saya, orang pakatan pun kurang selesa dengan saya. Kadang-kadang apa yang cantik untuk di mata kita di dalam parti belum tentu sesuai untuk negara kan. Jadi kadang-kadang kita terpaksa buat keputusan yang susah, yang kita kena sebaik-baiknya kita cari keputusan yang menguntungkan parti dan menguntungkan negara. Tapi kadang-kadang dalam pemilihan pimpinan ini tidak selalunya begitu kan. Jadi kalau macam saya, lebih mudah untuk saya berkawan dengan orang-orang yang lebih senior, yang senang diangkat, yang suka petik wahyu kan, senang kan. Tapi tidak tentu bahawa mereka ini adalah baik untuk negara. Kerana kita kena mengancang dan menawarkan
orang yang boleh membantu rakyat di masa akan datang. Dan membantu rakyat tu pula bukan semuanya jenis yang pandai berjuang, pandai semata-mata pandai berceramah. Kita dah tengok sebelum ini yang selalunya pandai berceramah kuat ni tak tentu boleh mentadbir dengan baik. Sedangkan yang rakyat perlukan sekarang ialah pimpinan yang bersama dengan mereka, yang pandai berkempen, yang betul-betul sebati dengan rakyat dan cekap mentadbir. Dan cekap mentadbir itu memerlukan kebolehan berfikiran, pengalaman, kematangan dan sebagainya. Jadi saya ingat kita kena terima pandangan rakyat bahawa rakyat perlukan mutu pimpinan yang lebih baik berbanding yang kita bentangkan sebelum-sebelum ini. So that's for the future. Jadi untuk future, untuk masa depan, sebab itu saya ingat barisan pimpinan keadilan untuk naik presiden kali ini mesti menggabungkan kebolehan mentadbir yang ada sekarang dengan kita mempamerkan kebolehan potensi mentadbir menguruskan masalah di masa depan yang dilambangkan oleh saudara Nick, saudara Izzah dan sebagainya. Baik, yang terakhir kepada saudara Nick, biasalah calon, harapan kepada mungkin pengundi, anggota yang akan mengundi dalam pemilihan akan datang. Silakan. Okey, saya harap kepada semua anggota-anggota keadilan di seluruh negara untuk menggunakan kuasa yang anda ada. Ini kuasa unik yang hanya ada dalam Parti Keadilan. Setiap anggota ada satu undi. Tidak kira siapa ketua cabang, tidak kira siapa pengerusi MPN, anda mempunyai peluang untuk menentukan hala tuju parti. Ya, ini adalah kuasa yang anda ada dan kali ini persoalannya jelas. Sama ada kita nak ambil pendekatan kemah besar untuk berbincang dengan apa jua parti sebelum pilihan raya tanpa mengambil kira ideologi mereka, ataupun kita lebih selesa bersama dengan parti kita sendiri memperkukuhkan parti kita semula dan juga dalam kerangka Pakatan Harapan berdepan PRU 15. Jadi itu soalan yang perlu anda jawab dan di pihak Yakini Rakyat yang diwakili oleh saudara Rafizi sebagai calon timbalan presiden, saya percaya kita ada gandingan yang terbaik antara mereka yang lama, mereka yang baru, mereka yang berkebolehan untuk mengemudi parti. Jadi tepuk dada, tanya selera. Terima kasih. Baik. Sekarang zaman puasa tu banyak selera. Saudara Rafizi, last 30 saat harapan kepada pengundi lah, anggota kat luar. Saya ingat ialah masa untuk kita menghargai dan membuka ruang kepada pimpinan muda macam ni. Dia sebenarnya, saya pun tak selesa orang kata pimpinan muda, muda apa 40 tahun kan? Kalau umur 20 lebih tu faham lah. Tapi itu yang saya nak rangkumkan untuk anggota dekat luar. Oleh kerana parti kita ni bermula 98 dan dipenuhi dengan budak-budak macam saya dengan Nick tau. Jadi walaupun kita orang dah 20 tahun, orang masih ingat muda tau. Jadi Nick tak muda dah. Dia dah sampai ke peringkat yang sepatutnya layak diangkat sebagai naib presiden. Sebab mungkinlah kau nak banding dengan yang umur 80, 90. Sebab belum muda lah. Tapi dari segi pengalaman membina parti, 20 tahun itu pengalaman yang lama kan. Jadi kita Parti Reformasi, masa untuk kita angkat pimpinan akar umbi yang dah terbukti di semua peringkat macam saudara Nick, insyaAllah. Baik, terima kasih saudara Rafizi, calon timbalan presiden dalam pemilihan kali ini. Saudara Nick Nazmi, calon naib presiden. Saudara lagi, apa-apa pun yakini rakyat, jadikan tema kita pada pemilihan kali ini. InsyaAllah misi kita adalah misi memenangi semula kepercayaan rakyat. Kita tak boleh tutup mata ataupun berada dalam bayang-bayang penafian. Kita mengalami banyak teguran-teguran daripada rakyat dalam siri-siri pilihan raya. So ke depan adalah misi kita untuk rakyat. Kita dalam memilih, mengundi, letakkan kepentingan negara itu sebagai nombor satu, dan insya-Allah kita boleh membuat pilihan yang tepat dan bijak. Wallahu alam, terima kasih banyak-banyak. Ikuti lagi siri-siri, kenali Yakini Rakyat akan memperkenalkan lagi calon-calon yang akan ditonjolkan, yang ditawarkan untuk anggota keadilan untuk anda semua, untuk anda kedepankan mereka ini sebagai jentera ataupun general perang yang akan mengemudi parti kita menuju pilihan raya yang akan datang. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat berpuasa.